Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam podcast santai episod 9. Alhamdulillah. So hari ni episod kita jemputan kita Dr. Alizi sudah tidak asing lagi. Kalau kita tengok di sudut penulisan buku beliau dan juga background beliau, kita kata sangat masyhur. Buku beliau saya ada beli bertajuk Penat. Memang bagi saya sangat membumi buku itu dan tidak penatlah untuk kita baca buku tu bagi kita kata untuk mendapatkan semangat sudut pandang psikologi yang membina kita punya kita kata motivasi untuk melakukan aktiviti seharian. Sedikit latar belakang mungkin beliau sarjana muda ilmu dan warisan Islam di UIAM, terusnya menyambung pengajian sarjana muda sains kemanusiaan psikologi UIAM juga, dan seterusnya master sarjana sains psikologi gunaan University of Surrey. Betul sebutan Surrey? Surrey, okey. Surrey, okey, Surrey. Dan seterusnya PhD Psikologi Industri dan Organisasi UKM. Jadi kalau kita tengok dari sebut keterlibatan beliau sangat banyaklah. Pensyarah dan penolong profesor di UIAM, mantan pelawat akademik University of Gloucestershire. Salah tu. Gloucestershire. Saya UK punya ni macam sos Worcestershire, okey. Dan juga sekarang kita kata menjadi konsultan bebas psikologi organisasi sepenuh masa, dan buku beliau saya sebut tadi bestseller bertajuk Penat, tentang mengurus emosi dan tekanan dalam menempuh alam dewasa. Dan juga ada buku juga tulis bersama buku Healing the Invisible Wound, penulis bab dalam buku Aku Dijangkiti Kehidupan 3.0, dan juga penting buku terjemahan Prof. Malik Badri, Memelihara Jiwa. Jadi banyak lagi keterlibatan beliau. Memang kalau saya personally, benda yang saya kagum dengan beliau adalah energi beliau. Kalau siapa yang pernah dengar talk beliau, end to end energy dia konsisten. Walaupun behind the scene tak ada video dan sebagainya, ataupun macam doktor disebut terbaring ke apa ke, tapi energi dia konsisten. Itu yang saya sangat kagumi beliau, dan kontennya sangat, kita kata kalau kita miss out beberapa second, kita akan rasa sangat rugilah. Okey, saya rasa kita boleh terus masuk ke konteks. Selamat datang doktor, terima kasih berkunjung ke studio kami. Studio kami ada wajah baru, kalau kita tengok kita ada logo baru, kita ada banting baru. Alhamdulillah, branding kita, alhamdulillah. Terima kasih kepada technical kita, saudara Hidayat, orang kuat, dan juga YDP di Iklan Kawasan Batu yang sudi membantu untuk menjayakan branding ini. Okey, Ishraf, soalan pertama kita boleh lontarkan pada doktor, saya rasa. Okay. Sebelum kita pergi ke soalan pertama tu, Dr. Alizi, suka untuk saya bina konteks sekolah. Topik kita pada hari ini adalah lupa ke. Jadi apa yang kita nak bincangkan sebelum kita bincangkan pasal kita ni nak lupa apa ni, suka untuk kami pergi sikit lebih pada fundamental issue ni adalah berkenaan dengan mental health, yang mana sekarang pun makin ramai kita nampak dalam kalangan especially generasi baru. Sebelum ni tak terkedepan sangat isu ni, tapi mental health isu ni makin lama makin kita nampak lah dalam kalangan anak muda dan juga generasi baru yang remaja dan sebagainya. Soalan yang pertama untuk Dr. Alizi, ramai orang muda malah pakcik-makcik yang suka istilah trending, healing. Ini memang istilah baru lah dalam sosial media. Healing sekejap dan sebagainya, healing di sungai, healing di pantai, hiking dan sebagainya. Sampai pagi. Healing sampai pagi kan. So apa sebenarnya konsep healing ni dalam isu kesihatan mental lah, dan pada pandangan doktor dan dalam segi perspektif psikologi, kalau ada pandangan dalam Islam boleh doktor kongsikan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih jazakallah khairan katsira Chris dan juga Ishraf, dan behind the scene Hidayat yang jemput saya first time saya nampak pejabat Ikram Kawasan Batu dengan studio yang cantik. So sebenarnya ini studio ni kira baru punya design lah, dan first time juga tahu punya ada podcast. Saya kena check balilah yang lepas dan mungkin akan kongsikan. Saya diberi tajuk penutup ke, tapi macam Ishraf sendiri nak juga kita bincang dalam konteks yang lebih besar, iaitu mental health. Dan ditanya tadi tentang ramai orang muda dan mempengaruhi pakcik-pakcik juga untuk beristilah healing. Adakah ini bermakna zaman sekarang ni banyak kes kesihatan penyakit mental berbanding zaman dahulu? Sebenarnya kalau
kalau kita belajar tentang statistik, kadang-kadang kalau benda tu tak dilaporkan, kita nampak seolah-olah penyakit mental tu makin banyak sekarang. Tapi sebenarnya masa zaman atuk nenek kita pun, ayah mak kita pun banyak penyakit mental, tapi pertama tidak dilaporkan, dan kedua stigma zaman dulu lain dengan stigma zaman sekarang. Stigma dulu tak elok bercerai misalnya, walaupun isteri tertekan sampai ada penyakit mental. Biasa kalau zaman tu kalau wayang banyak kalau penyakit mental tu ialah terus gila kan, watak gila dah selalunya menang award lah, terbaik dan sebagainya kan. Tapi ramai tak cerita tentang penyakit mental yang taklah sampai gila pun kan, tekanan terlalu tinggi sebenarnya, dan benda tu sebenarnya wujud. Tapi satu lagi, kemudahan tak banyak, hospital tak ramai lagi doktor psikiatri, tak ramai lagi ahli klinikal untuk dirawat, dan tak banyak media sosial pun tak ada untuk mempromosi, dan untuk anak-anak muda ni tahu zaman sekarang yang aku ada penyakit mental. So dulu tak ada. Dulu email pun siapa nak baca email kan. Jadi biasanya one to one, adalah e-group adalah, tapi tak adalah orang nak buat, kecuali dia spesifik support group tu mungkin adalah, tapi jarang sangat berbanding dengan zaman sekarang. So ia mungkin memberi gambaran yang tepat bahawa zaman sekarang banyak penyakit mental, zaman tu tak ada. Sebenarnya wujud juga. Kadang-kadang kita boleh gambarkan, kalau tengok walaupun kita drama atau 70-an, kita boleh agak ni macam bila kita ada pengetahuan mental sekarang, macam mungkin dia ada penyakit mental. Mungkin dia ada depression ke, bipolar ke, OCD ke, skizofrenia ke dan sebagainya. So kita dah ada maklumat banyak. So tidak tepatlah nak kata bahawa penyakit mental semakin turun. Sebab bila orang melaporkan. Masalahnya, ada juga anak muda yang sebenarnya tak ada penyakit mental, tapi sikit-sikit jenis istilah healing. Itu yang membimbangkan, sebab nanti mereka pernah ada penyakit mental akan rasa macam dia ada penyakit mental, tapi dia tak teruk macam aku, sebab dia sebenarnya tak ada penyakit mental pun yang beritahu kat media sosial ni, sebabkan dia akan lagi rasa teruk. Dan bila guna istilah healing, aku pergi healing biasanya pergi pantai, sungai, hutan, dan bila balik daripada dia healing, dia dakwa dia okey. So katalah ada beberapa penyakit mental ni buat sama, pergi pantai, pergi hutan, pergi sungai, tapi habis dia tak rasa healing, dia rasa makin teruk ataupun tak berubah. So dia akan rasa diri tu lebih teruk. Itu yang menyebabkan healing ni boleh memberatkan jugalah. Sepatutnya healing ni untuk orang yang ada penyakit saja. Saya ada, kalau boleh tunjuk slide, saya nak tunjuk satu gambar rajah ni tentang perbezaan antara orang yang kurang kualiti kesihatan mental dengan orang yang ada penyakit mental. Okay? Tak link? Kena please slide. Sekarang dah sharing dah ni sebenarnya. Sekejap ya, saya nak kena share sekejap. Betul lah Doktor, saya apa lagi tu? Betul ya? Betul. Boleh please slide tu. Macam ni. Oh, dia tak keluar. Oh, I know why. Kena buat slideshow. Yes, slideshow. Bukan slideshow, apa ni? Step up slideshow, browse by individual window. Okay, try dia sekali. Kan? Okay. Dah sebut tahu. Sebut baru tu belajar. Okay, nampak tak gambar dia tu? Mungkin saya nampak nampak. Kalau orang, kita tengok yang atas kanan tu mekar atau flourishing. Ini orang yang ada penyakit mental, ada kesihatan mental. Ini om kita. Kalau patutnya pasal baru nak mekar. Tak kisahlah buat kewangan ke, buat keluarga ke, tapi nak mekar. Buat kerja raya je dah nak mekar. Okay, yang kita selalu nampak dia ada penyakit mental ialah yang atas ini, bergelut. Dia ada penyakit mental, tapi ada juga kesihatan mental. Ini mungkin jiran kita, adik-beradik kita, rakan sekerja kita, kalau dalam ikram saja, ahli surah kita misalnya. Dia nampak okey, dia nampak kerjanya cemerlang, tapi sebenarnya bergelut kat dalam. Sebab apa? Sebab dia ada kesihatan mental. So dia boleh jaga kesihatan mental dia, tapi dia tetap sakit. So dua benda berbeza. Macam seorang tu ada kanser, tapi dia jaga pemakanan, dia bersenam, so dia nampak sihat walaupun dia sebenarnya sakit di dalam. Tapi orang tak nampak, orang dia pergi kerja pun orang tak nampak dia sakit, sebenarnya dia sakit lah kat dalam. So itu orang yang bergelut. Yang ni yang menyebabkan orang selalu silap faham tentang penyakit mental. Kalau saya sekali dia kata aku rasa nak bunuh diri, kita bagi ayat stigma, berdosa besar ni kan, padahal dia dalam masa 395 tahun 364 dia berjaya tak bunuh diri. Sehari je dia mengadu, kita kata dia berdosa lah, padahal dia berjaya berpahala besar untuk tidak mengaruh dengan bersikap bunuh diri. Itu stigma yang ada dalam masyarakat. Okay?
Kalau yang bawah itu merosot, ini yang kita stereotypical lah. Dia tiada kesihatan mental, dia ada penyakit mental. Bayangkan dah ada penyakit mental, kualiti kesihatan mental pun kurang. Ini yang biasa warded 2 bulan, rumah tak terurus, anak tak terurus. Orang macam ni sebenarnya janganlah bagi tahu ke nasihat. Pergi rumah dia, hantar baju dia kat dia ke pinggan mangkuk dia ke, hantar grab dia sebab dia tak boleh nak uruskan begitu. Dan yang majoriti kita yang saya rasa berlaku ialah yang kanan bawah. Kanan bawah ni dia alhamdulillah tiada penyakit mental, tapi dia tiada juga kesihatan mental. So siapa yang rasa macam emosi banyak negatif tapi tak depression, rasa banyak berkonflik tapi tak adalah perangai misalnya antisocial misalnya, ataupun dia tak rasa connected dengan kerja dia, ataupun dia rasa kurang makna kehidupan, ataupun rasa macam aku tak rasa sensasi kejayaan walaupun dia berjaya siapkan kerja, dia macam aku seorang yang gagal tapi tak ada penyakit mental. So ini yang saya address dalam buku Petan. Okay, dia tiada penyakit mental tapi dia tiada juga kesihatan mental. So kalau nak guna untuk orang yang bergelut okey, untuk orang yang merosot okey, tapi untuk orang yang lesu tidak tepat. Untuk yang lesu tu saya cadangkan istilah flourishing atau chilling. So aku tak ada yang kata so chilling sampai pagi, chilling kat tepi pantai, chilling kat sungai, chilling kat hutan. Barulah betul, sebab dia tak ada isu penyakit tapi dia nak just increase the quality of the mental health. Okay. Kalau saya nak bezakan sikit, boleh sama sama soalan satu, sebab saya nak bezakan itu yang orang yang sedih biasa dengan orang yang ada kemurungan klinikal. Okay, kalau boleh nampak kat slide tu, orang yang sedih biasa normal, orang yang kemurungan klinikal ialah satu penyakit. Orang yang sedih biasa sakit juga kan. Kalau mak kita meninggal, ayah kita meninggal, kucing kita mati misalnya, kita sedih sedap je. Tapi kalau kemurungan klinikal dia berpanjangan dan minimum melebihi 2 minggu, itu agak lama lah. Tapi kalau ada satu simptom, tak semestinya depression, dia kena ada 5, 10 atau 11 simptom. Jangan kata misalnya nak biar aku ada depression lah sebab dia sedih lebih dari 2 minggu, tak boleh, sebab dia tak ada yang lain tu. So sama yang lain tu simptom. Kalau kesedihan biasa kepada perubahan emosi saja, tapi kalau kemurungan klinikal, emosi burung, hilang minat, dulu jadi hobi sekarang jadi hilang minat. Fizikal, orang ingat mental ni simptom mental saja, simptom emosi, tapi simptom fizikal pun ada. Susah nak tidur atau terlalu banyak tidur, hilang selera makan atau banyak selera makan, tenaga berkurangan, keletihan yang amat sangat ketik. Fikiran pula ada rasa putus asa. Jadi kalau putus asa saja, ada beza orang yang bunuh diri kerana putus asa, itu memang berdosa. Tapi kalau ada penyakit mental, dia berdosa lah sebab dalil dia tak berdosa kan, tapi dia punya ada 2 orang ustaz dekat saya kan, dia punya kapasiti ahliah dia tu kurang sikit. Ahliah legal capacity kurang sikit. Dia tak berdosa tapi tak berdosa orang yang ada penyakit mental yang membunuh diri dan putus asa. Putus asa dia sisi bunuh diri kan, mana boleh. Tapi ini sebab bayangkan ada faktor simptom emosi, simptom fizikal, dan simptom tingkah laku pula mahu mencederakan diri dan mengasihkan diri daripada orang lain. Dan yang paling penting kan, dia kalau kesedihan biasa dia tak ganggu fungsi sebagai pekerja, sebagai suami, sebagai isteri. Tapi kalau penyakit mental seperti kemurungan, dia mengganggu. Itu antara perbezaan besar lah kalau ni. Kemudian apa lagi? Tiada kesedihan biasa tak ada kecenderungan mencederakan diri. Kemurungan klinikal ada kecenderungan mencederakan diri atau bunuh diri. Dan last kali, kesedihan biasa tak perlukan rawatan kesihatan. Dia boleh chilling dah okey dah. Sedih je dia ajak makan kita banyak, dia beli datang minyak malam-malam, lebih dia okey sikit lah. Kalau dia sedih sikit pun sedih yang on off. Tapi kalau kemurungan klinikal memerlukan diagnosis dan rawatan kesihatan. Okay, doktor, saya ada quick question lah. Silakan. Bila doktor sebut bergelut tadi, sebab saya selalu merenung orang yang bergelut dia tak display dia punya struggling gitu. Jadi kita macam mana kita nak assess emosi, fikiran dan tingkah laku. Kita kata dia ni ada tanda-tanda kemurungan klinikal itu sebenarnya. Ya, dia biasanya dia tak tahu sebab apa, sebab kalau dia berhadapan dengan orang tempat kerja tak nampak. Dia tahu kalau kita dapatkan dia masa luar tempat kerja, kat rumah, masa kita makan-makan dengan dia, masa kita nampak. Dan kalau dia rasa rapat dengan kita, dia rasa ada trust, dan dia boleh beritahu masa tu.
Masa tu lah kita boleh judgement. Tak boleh judgmental, tak boleh bersikap menghakimi. Sebab kita tak tahu. Sebab dia, kesihatan mental dia bagus. That's why dia terselubung, tertindung. So that's why we have to take seriously kalau misalnya tiba-tiba dia kata nak ceritakan diri ke, nak bunuh diri ke dan sebagainya. Percayalah bahawa sebenarnya kalau orang tu kata dia nak bunuh diri, orang dia kata nak bunuh diri, sebenarnya dia tak nak. Sebenarnya call it what? Cry for help. Sebab dia dah lama tak mengadu, bila dia mengadu tu dia nak beritahu, aku ni ada perasaan bunuh diri. So you need to help me. You need to help me. Kadang-kadang it's as simple as dalam telefon ni. Tahu kan, kita ada pisau tu. Buang ke, ataupun ikat tempat yang ramai orang ke, sebab dia memang tak nak. Dia boleh terima dia tu. Maksud tak payah nak ke, lagi tension lah. Sebab sepaham saya, mereka ni adalah orang yang beriman. Dia tahu pahala dosa bunuh diri dan dia tahu Allah tu maha ni dan doa banyak. So we have to avoid being stigma lah terhadap orang yang macam ni. Okay? Saya nak sambung sikit. Yang ni pula tadi kita depression. Ada satu lagi penyakit mental yang agak biasa ialah anxiety. Ada beza antara normal anxiety dengan anxiety disorder. Kalau normal anxiety itu berdebar, rasa normal, mulut kering, tata kita balik akan tiba kan, tahu kena ada program ke, ada exam ke misalnya, tangan atau kaki rasa kebas, perut rasa tak selesa, susah nak tidur, rasa berpeluh-peluh atau seram sejuk, dan badan berasa kejang dan tegang. Itu agak biasa bila ada skala-skala punya anxiety. Tapi kalau anxiety disorder atau gangguan, dia rasa risau. Risau dan takut dia berterusan. Susah dia nak belajar, susah dia nak buat kerja, aktiviti harian terganggu, mengalami kesemua simptom yang kolom kiri tu, keresahan normal, dan tubuh dan minda rasa letih yang luar biasa. Dan dia, bila dia rasa macam nak mati, bukan dia nak bunuh diri, dia rasa perasaan tu macam nak mati, macam rasa macam sakit jantung, macam rasa tadi ditekan, sesak nafas. Bukan dia kata aku mahu bunuh diri. Dia rasa macam satu penyakit yang macam akan menyebabkan macam kematian. So sekali lagi kita bezakan supaya lepas ni kalau anda rasa something, you have to know whether it's normal or potential mental illness that you have to go to meet pakar doktor ni lah, doktor psikiatri atau ahli klinikal. Okay, ada lagi tak? Bila cerita pasal kesihatan mental, beza dengan penyakit mental, orang yang ada kesihatan mental ni yang struggling dengan orang yang flourishing, dia ada 5 benda ni. Kalau bahasa Inggeris kita nak ingat PERM dan P, PERMA. Dan saya tulis dalam buku penat lah. P, positive emotion, E, engagement, R, relationship, M, meaning of life, dan A, sense of accomplishment. Kalau bahasa Melayunya, emosi positif, penglibatan, rasa connected dengan kerja, hubungan yang baik, memaknai kehidupan dan pencapaian. Okay, so minta izin promote buku, buku sebut nama buku saya tadi. Ni buku penat best tahun lepas. Bagi yang tiada penyakit mental, buku ni bercerita tentang bagaimana mengubah keadaan mental anda daripada languishing kepada flourishing, penat mental kepada kemekaran mental. Tapi bagi yang ada penyakit mental, buku ni bimbingan bagaimana meningkatkan keberkesanan healing. Dia jumpa psikiatri atau psikoterapi, ahli psikologi klinikal, yang itu wajib sebab dia ada penyakit. Tapi dengan mengamalkan aktiviti mental, dia mendapatkan keberkalian rawatan itu lebih kesan untuk healing. Berbanding dengan aku makan ubat je lah, kita tak buat aktiviti chilling atau flourishing dan sebagainya kan. Termasuklah ibadat, Quran dan sebagainya. So this book will be a good guide. Okay? Okay doktor, ada mungkin kita patah balik sikit je. Sebab biasa orang sebut penyakit mentalnya dia nak cerita diri sendiri, rasa nak bunuh diri. Tapi macam mana pula doktor sebut dia nak bunuh diri, tapi sebenarnya dia tak nak bunuh diri pun. Macam mana pula kalau dia nak mencederakan orang? Aku kau lagi. Betul-betul maksudnya sama prinsipnya, dia tidak berniat nak membunuh, dia hanya sekadar mengekspreskan diri dia sahaja. Okey, pertama saya kena buat disclaimer. Saya tadi mungkin saya sebut PhD saya dalam psikologi industri dan organisasi. Orang yang paling layak nak cerita ni dengan detail ialah saya sebut tadi 2 orang saja, doktor psikiatri dengan ahli psikologi klinikal. So it's very difficult for make conclusion based on satu senario macam ni. Sebab ada orang memang dia waras dari penyakit mental dan dia nak bunuh orang. Itu memang satu pelakon jenayah lah. Ada orang bukan ada penyakit mental tapi tak tahu dia punya mental penyakit mental mild atau moderate atau severe.
So kalau mild memang dia kena jenayah jugalah. Kalau moderate pun masih kena jenayah. Malah kalau severe pun kalau kat luar negara tu mungkin masuk psychiatric hospital lah, dia punya hukuman dia. Masih kena hukuman dan mesti kena ada rawatan. Tetapi secara umumnya kebanyakan pesakit mental jarang jadi jenayah. Mereka selalunya jadi mangsa jenayah. Selalunya penjaraan. Kan penjaga dia tension nak jaga kan. Dia kena dekat rumah. Kalau drama 70-80-an kurung bawah. Dulu kan rumah kan akan tiang kan, kena kurung bawah rumah sebab perusakan kan. So biasanya jadi mangsa jenayah. Tapi ada beberapa penyakit mental yang berpotensi jadi penjenayah. Rasanya banyak Hollywood dia over sensationalize this kind of penyakit mental, betul lah kan. Orang biasa pergi psikopat atau antisocial personality disorder. Itu pun ada stigma juga. Tak semua yang ada antisocial personality disorder akan jadi pembunuh isteri. Tapi memang antara salah satu ciri bersiri dia ada penyakit mental antisocial personality disorder. Satu lagi, jangan guna antisocial pada orang introvert. Salah tu. Introvert is asocial, tak pandai bersosial. Antisocial bencikan masyarakat, tu yang dia boleh terlibat dalam jenayah dan sebagainya. Tu kena stigma kena dibuang. Istilah yang tepat yang asocial ataupun introvert ya. Okay, saya ada lagi soalan tambah. Saya rasa kita boleh along the way kita akan sambung-sambung lah. Okay, saya rasa kita dah boleh masuk dalam perbincangan kita tentang pelupa ke. Biasa orang sebut pelupa ni makin tu makin pelupa. Tapi ada juga orang yang muda-muda macam orang saya pun dah start mula pelupa dan sebagainya. Jadi bila doktor sebut nak membezakan benda ni yang hanyalah emosi dan benda ni menyebabkan kesihatan mental dan sebagainya. Kita zoom sikit berkaitan dengan pelupa ni, macam mana kita nak membezakan dan adakah ia menandakan bila orang ni pelupa dia ada masalah kesihatan mental ataupun dia hanyalah kita kata sakit tua lah. Ya betul. Memang ada beza antara normal forgetting. Saya dah kan depan saya ni semua lagi itu biasa berlaku Kita nak tunjuk ada beza antara, saya nak sebut paling kurang 2 atau 3 penyakit mental yang salah satu simptom dia adalah lupa. Supaya kita boleh bahawa ini kita biasa atau ada risiko penyakit mental yang belum didiagnosis. So lupa biasa, nanti dia cakap aku biasa macam ni, tertiap barang. Biasa kan tertiap barang. Ini ada Facebook Live kan? Boleh kongsi juga dekat orang komen apa benda yang biasa aku yang normal. Terlupa perkataan apa sebut perkataan tu biasa kan? Penemoran pun biasa juga. Agak biasa, especially kalau kita tak pandai nak associate wajah dia dengan pengalaman lepas. Kita nak ingat kita kena nama ni hampir sama dengan nama yang kita pernah dengar tu. Itu dia guna ingat lah. Especially kalau keadaan majlis sosial yang agak santai, biasanya kita tak nak ingat nama lah. Itu agak biasa. Terlupa point nak sebut perasaan. Siapa tak pernah kadang-kadang kan. Biasa lah tu. Yang kata alamak aku di Malaysia ke nyanyuk ke kan. Empat terlupa. Ataupun study dia tak efektif. Dia study last minute malam tu. Biasa. Memang untuk psikologi kalau kita last minute study, kita akan mudah lupa. Sebab banyak orang dia suka study bila last minute, dia suka input learning masuk. Padahal sebelum exam, cara strategi exam paling bagus adalah output learning. Seperti jawab soalan minggu lepas, discussion, keluar kan. Kalau saya baca masuk, kita tahu sama ada kita ingat atau tak. Lepas tu beza memori ni ada beza antara input dan output. Encoding dan recalling. Kan, macam kita menaip save dengan open the file. Kita tak latih open the file, kita latih save kan. So that's quite normal lah. So kena bezakan bila masuk lupa tu, lupa kat peringkat mana? Lupa nak masuk langsung ke ataupun dah masuk dalam kita punya hard drive kita dan kita keluarkan, tak mampu nak keluarkan. Then siapa ni semua dah kahwin kan? Lupa birthday isteri. Biasa tak misalnya. These are normal forgetting. Kalau anda dapat gambar yang belah kanan tu, yang ni adalah tanda gejala demensia. Dia bukan saja hilang ingatan dia ada masalah pemikiran abstrak, letak barang di tempat lain atau kerap tertinggal barang, perubahan emosi tiba-tiba, perubahan dalam perwatakan. Sebab itu kadang-kadang kalau pasal hidup mereka memang akan sangat stres. Sebab he is no longer my husband, she is no longer my wife, it's a different person. Dia kena terima bahawa sekarang itulah suami dia yang baru atau isteri yang baru, personality baru lah, baru dia boleh adjust untuk menjaga pasangan hidupnya. Hilang minat dalam perkaitan hobi, tak boleh menilai, masalah dengan orientasi, sukar cari perkataan yang mudah,
Macam kita lupa tapi kita ingat balik, macam kita tak langsung, tak coherent dia punya ucapan. Dia ulang benda yang sama. Lupa rumah dia sebenar. Dia nak balik rumah mak dia walaupun mak dia dah meninggal. Balik rumah lama baru rumah tu dah terjual misalnya kan. Dia pun ada stage awal, stage pertengahan dan stage kemudian. Bagi yang siapa yang ada pengalaman jaga mak ayah atau pakcik-makcik boleh kongsikan supaya anda boleh bezakan yang ni hilang dari ingatan yang jauh berbeza dengan normal forgetting. Dan ini kalau nak diagnosis memang sebab dia kena detail punya assessment. Okay, dia tak ada online tu biasanya susah lah sebab dia kena ni lah. Dan memang agak ramai jugalah kes sekarang dementia. Istilah ni dementia, dia ada banyak jenis. Yang paling popular adalah Alzheimer's disease. Kita selalu kata nyanyuk, tapi nyanyuk tu stigma lah sebab nyanyuk hanya merujuk kepada lupa. Tapi dia adalah kumpulan yang banyak yang memerlukan care atau penjaga latihan. Dia pun boleh buat nanti minggu-minggu lain boleh jemput nak jaga Alzheimer macam mana, sakit mental macam mana. Nak penjaga pun stres juga. Bukannya sakit mental atau demensia saja stres. Penjaga boleh stres juga. Sama ada suami, isteri, ayah, ibu atau adik-beradik. Ya. Itu demensia. Kalau satu lagi, ADHD. ADHD ni sejenis neuro disorder, biasanya zaman kanak-kanak. Tapi ramai diagnosis hanya diagnosis bila dah dewasa. Biasanya kita kesan lah, rupanya baru aku tahu aku ADHD. Patutlah masa kecil tu, aku ingat aku dibodoh ke, orang selalu kata aku malas ke, sebenarnya tak malas. Sebab cara berfikirnya, otak ni berfikir dengan cara yang berbeza. Dia berkata silap faham. Kepada cikgu, kepada bapa, lebih-lebih lagi kalau mereka ni ada kesihatan mental, tahu tak? Bila ada kesihatan mental, dia tak nampak macam dia ADHD masa budak-budak. Dia emosi dia stabil, dia tak macam typical ADHD yang hyperactive ke misalnya. Biasanya yang mungkin kita kesian sikit lah sebab dia itu masa zaman kanak-kanak, dia diagnose baru dia luka sikit, dapat perawatan dan sebagainya. Dan antara ciri dia lupa juga. Lupa dia pun, kita lupa mungkin keluar rumah, lupa something, kunci ke handphone kita masuk, kita ambil, kita tahu tempat dekat mana, kita keluar. Kalau dia keluar, lepas tu masuk tak cuba cari, tapi lepas tu tengok dia mata saja. Saya tak tahu ada orang Negeri Sembilan ni, Negeri Sembilan dia sedar je tempat dia, kita dapat mata tapi tak jumpa. Macam kita tahu benda dekat situ, walaupun kita lupa. So memang sangat-sangat berbeza ya lupa dia dengan lupa yang normal. Dan dia ada kolektif symptoms lain seperti saya sebutkan tadi ya, sukar beri tumpuan. Dia tapi masalahnya sini dia dua ekstrem. Dia kadang dia hyperfokus, kadang dia tak ada fokus. Jadi kalau ikut statistik jadi purata average. Tahu dari situ sebab dua ekstrem kan. Jadi orang sekali silap faham. Kalau dia belum didiagnosis dia akan rasa aku fokus je, kita tu tak fokus lah. Aku fokus je sebab memang dia fokus. Hyperfokus lagi pada waktu tertentu. Pasti dia boleh hyperfokus tu memang dia fokus sangat. Sekarang selalu buat silap, akibat tak berhati-hati, langgar orang ke, sepak bega ke kan. Sukar ikut arahan, padahal kita rasa arahan dia senang. Dan sebab cara dia analyse information berbeza. Tidak fokus, tidak teliti, saya sebut tadi, cakap berlebihan, nampak, suka interrupt, tak dapat duduk diam. Tapi itulah, biasanya perempuan tak nampak sebab perempuan mungkin budaya Melayu, ajar untuk sopan santun anak Melayu. Jadi tak nampak, jadi selalunya lelaki cepat didiagnosis, lambat diagnosis. Tapi kita nampak dia apa itu ya kan, dia gerak jari, kaki dia bergerak, fidgeting kata dalam bahasa Inggeris, fidgeting misalnya. Jadi memang kadang-kadang tak berapa perasan lah. Dan masalah tubuh giliran cepat dan sering mencelah lah, interrupt. So ini antara bila ada secara kolektif dengan simptom tu, itulah antara ciri-ciri ADHD. Dan jangan malu lah, ADHD ni biasanya dia tak seteruk sakit mental yang biasa lah, macam bipolar ke sebagainya. Jadi biasa orang kata, alah biasalah budak-budak aktif, itu kadang-kadang takut menzalimi budak-budak. It's always good to, walaupun saya kata saya tak layak untuk diagnosis, tapi saya pernah bagi tajuk ADHD dewasa di tempat kerja. Itu yang bilang saya lah tempat ada yang saya suggest yang diorang ni kena sambil berjalan kan? Misalnya dia kena bergerak selalu, kena mungkin dia lebih sesuai yang bersifat kreatif misalnya, sesuai cara fikiran dia yang luar misalnya. Sebenarnya mereka berhak untuk berjaya dan mereka boleh berjaya juga. Sebab tu I think I like it when you invite me to this podcast. Saya nak advokasi berbagai jenis ini supaya sebenarnya
Ini bukan penyakit mental ni banyak gila saja. Sekarang ni mereka adalah manusia yang sebenarnya normal je. Tak. Cuma ada, saya selalu guna istilah people living with mental illness. Bukannya depressive person, schizophrenic person. People with schizophrenia, people with depression. Supaya kita kata dia, kau ni bukan saja people with depression, kau juga people with intelligence, people with loving family, people with macam-macam kita boleh tak sebagai adjektif. In other words, you are not defined by your mental illness. Yang ni saja boleh mengurangkan stigma secara banyak. Saya risau kan, ada pasal dia dua ustaz. Ustaz ni, dia pun dah takut stigma. Ustaz tak sepatutnya penyakit mental. Sepatutnya roh dia kuat, iman dia kuat. Tapi saya sebab bila saya kali advocate, ada juga lah orang PM yang saya tak kenal pun, ustaz-ustaz yang terima kasih advokat mental sebab dia orang pun ada penyakit mental dan dia tahu sebenarnya bukan sebab iman dia kurang. Ia adalah satu penyakit. Dia tak sama ya penyakit rohani dengan penyakit mental. Penyakit rohani senang. Angkuh kan, takabur. Tak semua orang sakit mental takabur ke riak ke ujub dan sebagainya. Dan ramai juga orang yang ada penyakit mental yang ujub, takabur dan angkuh. So kena bezakan. Overlap tu mungkin ada, tapi jangan kita samakan lah. Itu dua contoh. Kalau ada lain, takut tak sempat ni. Nak jumpa ni. Kalau yang macam biasa ni mungkin orang buat benda ni satu lawak lah macam dia cari penyapu kat kecil dia di situ, itu salah satu ataupun itu bukan itu biasa Susah juga nak cakap tu sebab dia cari barang dia kena tengok collective syndrome. Kalau sekadar itu saja, kalau itu saja mungkin lupa normal lah. Dia tak boleh nilai dengan satu saja. Satu saja. Yes. Alah letak pen kat telinga kadang kan. Dia tak perasan pen mana. So kalau satu saja, it's just a cognitive issues. Okay. So kalau kita nampak collective symptoms ni, contoh dekat anak-anak kita yang masa kecil kan, mungkin macam doktor sebut tadi, kita majoriti orang yang ada ADHD sebesar baru ni. Jadi apa yang parents muda ni boleh buat untuk anak-anak? Dia kena tengok simptom tu, bila kita dah ajar apa simptom tu, tengok dan kalau syak bawa kepada ahli psikologi klinikal atau doktor psikiater. Mungkin tak ada apa-apa. Dan mungkin mild yang mudah dirawat, ataupun mungkin faktor environment. Kalau faktor environment bukan ADHD, memang bukan developmental tu, developmental kanak-kanak. Kata developmental tu bukan ia sudah wujud sejak zaman kanak-kanak. Okey, yang ni nak tunjuk ada juga penyakit mental lain yang so mungkin saya baca je lah sebab dia panjang sikit. Ada dissociative amnesia, ada mood disorder, ada anxiety disorder, dan yang ni Hollywood suka buat filem ni. Saya rasa K-drama pun juga tentang DID ni, dissociative identity disorder. Yang ni saya tak nak sebut lupa pun susah juga, tapi dia ada blackout. Bila dia ada personality lain, kalau cerita yang terbaru yang Hollywood Split lah kot. Cerita Split, ada DID, memang dia tak ingat pun apa yang berlaku pada diri dia bila personality lain mengambil alih personality dominant dia. Yang ni kontroversi, kata betul ke wujud, adakah dia buat jenayah semasa personality lain tu membuat cerita. Memang kontroversi lah sebab kadang-kadang ada orang yang ada penyakit mental yang jahat, dia boleh kawal dia punya seolah macam dia DID. So kena psikiatris yang sangat-sangat pakar yang boleh detect. Sebab tak semua psikiatris pun dilatih dalam bab ni, masih ke internship kan dan sebagainya. Tapi setakat dalam kajian memang betul wujud lah. Wujud. Biasanya sebab trauma zaman kanak-kanak. Too traumatic to be remembered sehingga personality baru wujud supaya dia rasa lebih tenang. Macam coping mechanism macam lah. Tak sedar. Dia tak sedar. Sekali lagi disclaimer, saya bukan ahli psikologi klinikal. Saya belajar masa ada graduate lah. So postgraduate yang belajar ahli psikologi klinikal. So basic ada maklumat for diagnosis terapi kena rujuk ahli psikologi klinikal. So empat-empat ni pun boleh ada simptom juga. Siapa yang nak screenshot ke print screen boleh buat sekarang. Nanti boleh baca je lah. Ada lagi tak point dia. Kadang-kadang ada orang lupa tak ada penyakit mental. Contohnya kecederaan otak akibat, yang ni ringkas dia, saya tak describe lah, anda boleh cerita pasal penyakit mental fokus. Tapi jangan cepat saya kata ni tonton penyakit mental tu, tak semestinya. Kadang-kadang sebab cedera otak, brain tumor, kadang-kadang sebab kawasan kanser tu kepala terhentak,
jangkitan otak ataupun selepas pembedahan otak atau stroke. Okay. Saya tak naklah lepas ni kalau ada penyakit kanser, tak naklah buat kata kanser, nanti lupa. Tak semua. Saya saintis ni atau psikologi dia, doktor dia sebut risiko. Kan? Risiko ni makan durian pun risiko kan. Kita bantai je makan durian. Maksudnya risiko tu rendah, tapi nak katanya ini antara sebab yang boleh menyebabkan seorang lupa. Dia ada faktor lain lah, kalau dia biasa kombinasi beberapa faktor. Kemudian tapi macam tadi mungkin saja pasal nak dapatkan rawatan kan. Yang ni antara step dia. Kata kalau 7 orang ke kan. So kalau boleh suruh dia jawab DASS 21 iaitu screening questionnaire. Dia bukan diagnostik kan? Screening questionnaire. So siapa dah kangen sekarang netizen yang Google, cuba cari Dr. Ramli Musa DASS 21 dan kongsikan dekat ruangan komen supaya netizen lain boleh dapat akses macam mana nak jawab soalan DASS 21. Tapi yang paling simple kan, cuma measure risiko depression, anxiety plus stress. Bila dah dapat result, bawa ke klinik kerajaan swasta, dapatkan rujukan referral letter. Lepas tu bawa surat rujukan, dapatkan timu janji dekat hospital kerajaan atau sayap mentari. Tapi kalau hospital kerajaan ni lambat sikit. Buat temu janji, tapi temu janji dia sebulan, 2 bulan dan sebagainya. So lepas dapat tarikh tu temu janji tu datanglah. Kalau anda mampu, anda boleh hospital swasta ataupun klinik psikologi. Sekarang banyak klinik psikologi yang buka klinik. Lepas tu antara dua temu janji, kadang-kadang stres sikit ke tension, tapi temu janji yang sekali jauh lagi. Maksudnya anda boleh buat aktiviti kesihatan mental yang saya cerita dalam buku pedak dan sebagainya. Ataupun talian kaunseling. Kalau selalu jumpa kaunselor depan, talian kaunseling. Jangan lupa sokongan emosi keluarga, sahabat, tempat kerja. Kalau anda pendakwah macam daripada gerakan-gerakan dakwah ke, terus kata boleh jadi support system. Tapi kadang-kadang banyak juga mengadu PMTP ahli surah saya stigma kat saya. Apa tak nak cerita lah. Lepas ni ahli surah kena belajar juga macam bagi emotional support kepada mereka yang sama ada kurang kesihatan mental ataupun ada penyakit mental. Okay. Kemudian jangan lupa doa berkesan. Kalau perasaan tu kan jangan cerita kan. Hospital saya ingatkan saya lupa ini Malaysia, tapi sebab iklan Batu saya pergi dua hospital terdekat dengan kawasan Batu lah, kawasan Singapura dan hospital Sayang. Okay, Sayang. So kita promote dekat orang kawasan Batu lah. Dan apa yang sedang nak jumpa kaunselor atau kecil, saya tahu besar kecil, anda boleh screenshot lepas ni, anda boleh call talian kasih, talian heal, befrienders, talian miasa, talian mercy, talian reach you dan talian rahmah. Saya selalu kata bukan ini je rahmah, talian pun ada rahmah juga. Untuk anda telefon kalau anda nak jumpa secara ni. So boleh screenshot ataupun print screen. Okay. Ada juga iklan Batu dekat dengan URA. So kalau misalnya rasa hospital swasta mahal, anda boleh pergi kat yang ada program sarjana psikologi klinikal. Dan anda akan dilayan oleh pelajar master. Bila pelajar ni sikit, tapi dia disupervise oleh clinical psychologist. So yang terdekat URA. Okay, ada macam tu. Ada pilihan. Kemudian jauh sikit University of Cyberjaya sebab dia ada program sarjana psikologi klinikal, dan UKM KL dekat juga Ceras, dia ada program sarjana psikologi klinikal. UKM Bangi pun ada. Kemudian ini Jiwa Damai ada banyak. Saya sebenarnya ada banyak lagi sebab saya ada kat sini, kawan-kawan saya. Jiwa Damai ada kecil sangat tulisan tu. Alam ada, dia paling yang corang tahu kat Alam, tapi kat corang lain pun ada juga. Dan klinik psikologi Azina di Bukit Mahkota. So anda ada banyak pilihan, dan saya yakin kalau anda Google ada banyak lagi. Yang ni saya hanya dapat yang saya tahu, yang saya kenal. Ada anak-anak murid dan juga rakan-rakan saya lah. Okay, sebelum saya habis jawab soalan tadi, sekali lagi dengan izin buku Sila. sebab anak-anak cerita mental, yang ni adalah buku yang saya tulis dengan 2 orang psychiatrist. So saya bolehlah cerita tentang penyakit mental sebab ada co-author pakar dalam buku. So dalam buku ni kita ceritakan tentang bagaimana menyembuhkan kekecewaan, ketakutan dan ketidakpastian. Dan di buku ini kita bezakan antara kesedihan, kebimbangan, trauma yang normal dengan yang peringkat kritikal yang memerlukan rawatan profesional. Okay, so nanti anda boleh tahulah yang ini
tahun lepas juga lah. Baru Masa pesta buku tahun lepas dilancarkan. Okay. Okay, doktor, kalau kita boleh saya summarize sikit, maksudnya kalau contoh kita ada kenalan terdekat, biasa saya personally pun bila ada kenalan terdekat, saya belum ada betul ada real experience sekarang dengan bila kenalan terdekat atau ahli usul saya sendiri yang kita nampak ada simptom-simptom yang memerlukan rawatan. Jadi pertama sekali mungkin kita boleh membantu kita kalau dia ada kita mungkin kita boleh tengoklah dia ada simptom-simptom dan sebagainya ataupun dia bergelut supaya apa kita tak nampak simptom di luar. Tapi kalau dicontoh soalan saya first dia denial, remote denial. Dia denial. Dan kita rapat dengan dia macam mana pun, orang yang paling rapat dengan dia kita try tanya dia still denial yang dia kata dia tak ada penyakit mental. Tapi dari segi action mungkin kita nampak sikit-sikit. Jadi kalau kita advise dia suruh pergi ke klinik-klinik dan sebagainya, dia takkan pergi. So what is the best solution? Okay, that's a good question. Saya nak bezakan antara denial dalam penyakit mental. Ada orang yang biasanya penyakit mental biasa dengar depression, bipolar disorder, OCD. Mereka ni biasanya shock dari penyakit mental. Biasa mungkin ada penyakit mental tapi dia denial. Alah macam orang yang dia rasa macam dia ada macam mungkin ada cancer, rasa dia nampak ciri-ciri cancer tu ada. Tapi dia denial sebab dia takut nak buat pembedahan saja. Itu lain, itu maknanya dia ada kesedaran, self insight dia masih ada. Cuma dia deny tu, dia deny daripada orang yang bertanya, dia deny pada dia sendiri. Yang tu kita rasa masih boleh lagi nak tunjuk lah. Okay, sebelum saya jawab soalan yang jenis ni, ada satu lagi denial yang memang yakin sangat dia tak ada masalah. Biasanya mereka ni ada personality disorder, keterlaluan personality. Macam tadi lah, antisocial personality disorder. Kan, dia cakap dia penyakit mental, dia takkan percaya. Dia memang yakin sangat dia tak percaya sebab dia penyakit mental ni jenis yang nampak dia memang sangat okey dan biasanya disukai ramai. Kan biasa pembunuh siri sampai salah satu contoh psikopat kan, masih charming, lepas tu banyak perempuan tergoda dan lepas tu dia kena bunuh yang bunuh siri. So memang tak nampak bahawa dia tu penyakit mental. So penyakit mental dia lebih kepada yang gah, yang nampak charming, berwibawa dan sebagainya. Kalau depression kita nampak dia macam murung kan, dia withdraw. Ataupun satu lagi narcissistic personality disorder. Sekali lagi saya tak ada diagnosis dan terapi tapi saya boleh cerita pasal NPD di tempat kerja. Biasa puas kan. Biasanya puas lah kata atau ahli politik, maaf tak semua ahli politik yang ada beza antara sekadar tinggi narcissism dengan yang sampai peringkat personality disorder. Mereka ni biasa takkan terima bahawa mereka ada penyakit mental dan mereka tak percaya pun. Kalau dia jumpa doktor pun dia akan petikaikan doktor tu. Doktor tak tahu. Sebab narsisis ni dia percaya dia sedang betul, dia terbaik. Sebab tu kalau siapa biasa ikut media sosial saya memang saya je kebanyakan ahli psikologi kurang gemar dengan setengah pendekatan penceramah motivasi yang ajar supaya kita fikir kita terbaik, kita ni cemerlang, kita ni tak mungkin salah, tak mungkin gagal. Malah nak kata aku ni soleh pun bahaya tau. Sebab kita akan buat dosa pun kita rasa kita masih soleh. Ataupun kita rasa macam Allah pasti akan sempurna aku. Jadi tidak tahu bersalah, dia buat juga sebab nanti aku bertobat. Sebab Allah sayang aku ke, that is very, sebab tak pernah diajari Nabi yang berstart aku kecuali astagfirullah lain. Sebab tu tak ampun, dia hamba ni aku terbaik. It's very narcissist, very anani tu agak ni. So kalau ada kena ubah. Lepas ni cara motivasi kita ada hamba. Jangan jadi macam iblis. Iblis kan aku kan. Aku dicipta daripada api. Sedangkan Adam dicipta dari tanah. Itu macam motivasi tinggi, self-esteem tinggi, tapi narcissist. Okay, tapi kalau Adam bertaubat dan beri kalimat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penghulu istighfar pun di Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu jauh daripada narcissist. Yes, betul. Dan ada setengah motivator tak boleh tu kan, negatif thinking, negatif vibe dan sebagainya. Tak jawab je soalan Moklis. Sebenarnya ada dalam slide nanti saya akan tunjuk. Kalau nak, I think the most important is the trust tu. Sebab Pertubuhan Iklan Malaysia kan pertubuhan dakwah. Biasa dakwah nak ajak orang nak dakwah, kita bila trust tu. Apa istilah Arabnya sikoh kan. Bila sikoh tu. Dan biasanya kalau dia menolak, kita tak marah, kita sabar. Nak ajak orang Islam, kita sabar. Kadang 10 pertemuan, kadang 20 pertemuan kan. Sama juga dalam kes orang yang kita nak ada penyakit mental. Nak bina sikoh, ambil masa. Yang mula-mula kita ajak dia suka lah. Kalau kita janganlah awal-awal topik perbincangan ialah jom ke hospital aku ajak kau. Mana boleh kan? Dulu apa-apa aku cita hati ajak bertusun
apa ajak makan ke kan, jalan ke, sama juga ya, bina trust dulu dengan mereka. Saya suka dengan teknik Khadijah bila Rasulullah SAW dalam keadaan ketakutan di Gua Hira. Dia hampir sama dengan teknik psychological first aid, PFA zaman moden, iaitu Khadijah dia look, 3L lah, kemudian listen, kemudian link. So Khadijah tengok keadaan Nabi macam mana, dalam keadaan ketakutan, Nabi selimut, so Khadijah tidak mulakan dengan bagi tazkirah, kata apa ni mesti banyak dosa ni, kena bertaubat, balik ke hira kan, tak ada. Dia selimut saja. And selimut is very comforting. It's very therapeutic. Very, nak kata healing nanti orang salah faham kan, very chilling. Very chilling. So bila dah selimut, dia dah lebih tenang. Nabi nak nyusun ayat untuk mengadu. Yang kedua, listen. Masa Nabi mengadu, Khadijah tak menyampuk, dia listen. Kita biasa nak menyampuk. Selalu suka nak menyampuk sebab kita tahu. Kita nak beri tazkirah. Yang bagusnya, Nabi berjaya menyampaikan segala yang terbuka di hati dan diakhiri dengan ayat, aku khawatir akan berlaku perburuk pada diri. So Khadijah pun faham lah, dia tak menyampuk. Sebenarnya dia khawatir, dia rasa konsep ke diri dia terbuka. Sebab dia orang yang baik. Dia ada satu makhluk pelik datang jumpa dia. And that's why ayat Khadijah itu very comforting. Ayat dia mengukuhkan konsep ke diri Nabi, bukan meruntuhkan konsep ke diri Nabi. Kita selalu kata kau banyak dosa, maka Allah bayar cashkan kau. Tapi Khadijah kata bukankah kau selalu bagi makan anak yatim, bagi makan tetamu, buat kebajikan. So Nabi pun rasa lega. The third L is link. Khadijah tidak berlagak pakar, dia bawa Nabi Muhammad SAW jumpa pakar tentang Malaikat Jibril, iaitu sepupu dia Warakah bin Auf. Okay, Khadijah ni dia punya teknik, alhamdulillah satu sesi selesai lah kan. Kita yang bukan Khadijah ni kan 2-3 sesi baru tu boleh, baru dia boleh. Tapi macam dakwah, ambil perkara daripada semua orang akan poin kita akan kita. So sama juga, kita tak boleh paksa dapat hidayah, sama juga paksa orang untuk jumpa pakar. Just do the best that we can, just do our best and tawakal kepada Allah untuk supaya dia faham sekali jumpa pakar. Okay, ada soalan daripada audience. Okay. Tambahan bukan narsisistik. Macam mana jika ada dalam kalangan keluarga yang narsisistik sampai dia efek keluarga yang lain juga? Macam mana kita nak bantu? Jadi saya pun pernah tanya rakan ahli psikologi klinikal, kalau misalnya yang narsisistik, saya panggil NPD sebagai ringkas, narcissistic personality disorder tu bukan kita mudah. Kalau bos kita kerja, tukar jabatan. Kalau mak kita, kalau ayah kita, that is very menzalimi anak. Dan sebab orang narsisistik tu kita nampak dia macam tak ada hati perut. Tapi dia sakit lah. Dan dia tak rasa dia sakit dan dia tak nak merawat diri. So I think it's very important untuk kalau yang mak dia atau ibu bapa dia anak dia kena dapat rawatan stres akibat mempunyai mak ayah yang narsistik. Tahu macam mana nak punya sempadan dan tahu bagaimana berinteraksi dengan kurang budaya Melayu kan tak boleh berdoa ke mak ayah. Dia semua ada sejak lama. Memang susah. Rakan saya specialize pun kena susah. Bila kita sepadan tu maknanya jangan puji berlebih sebab pangkatan orang narsistik pujian dan pujaan. Dan nak jawab secara konkret seperti saya akan buat ni, fokus pada perbuatan, jangan fokus pada mak ni seorang yang jangan. Cakap mak boleh tak buat ni? Buat. Perbuatan is very specific. So dia tak boleh nak dapatkan dia punya feeder, dia punya makanan apa ni kan. But it's very difficult. You still have to support. Kalau ada apa kahwin, suami kena faham kan. Apa cucu, apa anak dia kena faham. You have to get satu professional. Kalau misalnya anaknya boleh dapat penyakit depression ke, dan juga counselling betul-betul dengan social support daripada keluarga terdekat. So that's a very difficult question to answer. Even kalau tanya psikologis pun memang dia kena dirawat. Okay, dia tak susah untuk bagi tips yang terus boleh selesai masalah lah. Faham. Sebab kenapa dia boleh personality disorder, maksudnya dia berpanjangan. Kalau depression dia ada untuk sembuh. Kalau personality ni susah nak sembuh, memang ada kesembuhan sangat rendah. Dia hanya begitu awal saja. Nama personality boleh dah ada remaja sampai tu agak susah nak diubah.
Okay. Kita pergi soalan seterusnya. Berkait dengan tajuk kita juga, tapi spesifik sikit. Lately, kebelakangan ni, kita nampak dalam paper, dalam social media, berlaku kes-kes kematian bayi ataupun anak kecil yang ditinggalkan oleh mak ayah sebab lupa. Yes. Mungkin berlaku perubahan rutin dan sebagainya. Banyak sebab lah, banyak faktor kan. Jadi apa boleh doktor ulas apa dari segi perspektif psikologi dan macam mana kita nak menderung prevent I'm glad you asked that question after the second question tadi, sebab soalan kedua tadi tentang beza lupa biasa dengan lupa preventive. So soalannya, mereka ibu bapa ni yang tertinggal anak dia di belakang, kursi belakang, ada isu penyakit mental yang menyebabkan lupa. So that's a question that many people ask. Sebab ramai suka kutuk kan, dulu tak ada kata perut aku, tak ucap mak ke bapak ke, kalau dah tahu jangan kahwin lah, jangan ada anak kan. It's very I don't know, it's very hurtful lah. Kita tak mengalami dan kita tak boleh menjiwai apa yang dirasai oleh mak ayah lah. Dalam trauma yang anak tinggal, dia kena kutukkan masyarakat pula. Dalam sama media sosial kan memang lah. So I want to answer the question baik. Nak tanya soalan, apakah persamaan antara mereka untuk satu berapa surat? Ini surat Gen X ni soalan kan. Sekarang mana dah 10 surat. Terlupa nak tekan button send kan. Terlupa nak cabut kunci kereta. Kita dah pakai tekan je kan. Contoh saya ni macam contoh orang tua lah, sorry. Kunci dapur, lupa nak kunci dapur. Kunci pintu dapur. Lupa nak tutup suis lampu. Dan agak bahaya, lupa nak tutup dapur gas. Dan yang paling bahaya, lupa nak ambil bayi di belakang kereta. Sebenarnya ikut kajian, sebab dia sama saja. Sebab dia sama saja, iaitu dipengaruhi oleh otak kita ni ada konflik antara dua bahagian otak, iaitu satu sistem memori habit dan satu sistem memori prospektif. Dan ia mewujudkan memori palsu. Terlupa anak di belakang, terlupa nak tutup lampu, terlupa nak tutup lampu. Sebenarnya Facebook tengah ikut Facebook lah, saya cuba kongsi apa benda lupa agak bahaya, tapi alhamdulillah anda teringat semula dan berjaya menyelamatkan rumah anda ke, bayi anda ke, dan anda masuk dah tahu it's not your fault. Memang tak sangka boleh lupa. Sebenarnya memang sebabnya adalah sama dengan lupa yang kecil lain. Bezanya kita rasa tak seronok sebab dia yang kematian bayi ni sebab dia lebih tragis. Dan netizen biasalah kan suka judgemental dan sebagainya. Ni satu advokasi saya. Boleh tak kita kurang judgemental? Kan dalam pertubuhan dakwah biasa dia ada husnuzon kan. Dia tak husnuzon cuma pakai tajuk, baca berita husnuzon. Ada sebab lain tak? Dan saya beritahu sebabnya adalah sama dengan lupa-lupa yang lain. So anda tak boleh ada penyakit mental ke, kejam ke, ada hati perut ke, sebab aktiviti otak tu berlaku sama dengan sesimpel tertinggal kunci. Terlupa pos surat dan sebagainya. Dan sebab itu elakkan untuk kita memandang serong atau menutup ibu bapa bayi. Oleh kerana yang faktor dia macam kognitif ni faktor akal. Biasanya kita akan nampak banyak poster dibuat, suggestion dia buat penggera lah, alarm sistem untuk ingatkan lokasi anak di belakang, letak telefon bimbit atau tangan di kursi belakang. Jadi kita berlatih lah. Kita strategi nak ingat periksa kan. Akan ada tips belajar, kita boleh ingat tips untuk ingat anak di belakang. Dan disadangkan pasca mengingatkan ibu bapa jika anak lambat sampai. So ada peranan masyarakat dari itu. Tapi saya psikologi organisasi, saya nak bagi tahu faktor yang non-kognitif. Kenapa boleh berlaku lupa sindrom bayi lupa? Pertama, stres, especially sebelum pasca pandemik, tidur tak cukup dan juga perubahan rutin. Perubahan rutin. Kalau kita dapat kawan ni, bukan sahaja kena cegah kena lupa bayi, banyak lagi benda lain, kemalangan ke, ataupun penurunan prestasi ke, kematian yang tak ada benda dengan bayi pun. Sebab bayangkan kalau kita majikan ataupun jiran ataupun masjid, komuniti boleh kurangkan stres, boleh menyebabkan kuliah ataupun pekerja cukup tidur ataupun kurangkan perubahan rutin atau accommodate bila berlaku perubahan rutin, maka kita selesaikan banyak masalah. Jadi fokus kita dekat sindrom bayi lupa. So, saya nak cadangkan peranan majikan pertama, kurangkan stres di tempat kerja.
minta maaf majikan ya, anda akan dapat pahala besar insyaAllah kalau anda boleh buat ni, sebab ini di luar kawalan kerja. Yang kedua, mengurus faktor yang menyebabkan pekerja tak cukup tidur. Yang ketiga, mengurangkan perubahan rutin yang kerap dalam kalangan pekerja. Okay, ini detail sikit kalau ada masa. Panjang kan? Macam mana majikan boleh bantu kurangkan stres di tempat kerja? Saya baca saja tanpa explanation. Sebenarnya saya dah tulis dekat aktivasi harian. Anda boleh search dekat media sosial saya, dia lebih perinci lah. Pertama, kurangkan bagi kita lebih masa, kecuali terpaksa lah. Kedua, kurangkan beban kerja tinggi atau selang ini beban kerja tinggi menghidupkan beban kerja rendah. Jadi kalau sentiasa tinggi memang stres. Ketiga, bila berlaku perubahan organisasi, uruskan dengan baik. Ambil kira faktor psikologi kalau berlaku perubahan besar-besaran. Keempat, elakkan bagi tarikh akhir yang ketat, yang tak realistik. Yang kelima, jangan mengubah tugasan secara mendadak. It's not human, ya. Tidak manusiawi, ya. Yang keenam, ketidakamanan pekerja. Saya tak sebutkan we call that psychological safety. Rasa selamat untuk mengadu, selamat untuk mengkritik bos, selamat untuk melakukan data yang negatif. Misalnya kalau berlaku yang ketujuh, kurang autonomi, kurang decision making. Kelapan, tugasan yang membosankan. Kesembilan, tak cukup latihan, stres juga. Kesembilan, micromanagement. 11, physical environment yang not helping. Ke-12, kurang sumber resources untuk melaksanakan kerja efisien, kewangan ke, resource ke, mesin ke, kan, equipment. 13, kurang peluang naik pangkat, kan, dah benar 20 tahun tak naik pangkat, tengok kawan naik pangkat, kan, kawan yang baru join pernah naik pangkat. 14, gangguan atau harassment, bully dan discrimination. Dan yang ke-15, hubungan tak baik dengan bos dan aktiviti. So kalau anda boleh bantu stres ini, kan saja lupa bayi dapat dicegah, banyak masalah-masalah lain di tempat kerja dan di rumah boleh kita cegah juga. Peranan majikan, mengurus faktor yang menyebabkan pekerja tak cukup tidur. Okay, kadang-kadang pekerja ini saja tercontoh, dia tengok bola malam pekerja kan, lagi lah kan, perasa pula kan. Itu salah pekerja lah. Tapi ini yang majikan boleh kawan, dia bekerja lebih masa, overtime yang berlebihan kan. Awak kerja balik rumah dan siapkan dia larut malam, sebab tak realistik untuk dia buat kerja esok, dia terpaksa habiskan malam tu juga. Ketiga, tiada peluang rehat berkala. Masa dekat office tu, saya selalu galakkan kita ada rehat berkala. 5 minit pergi dekat mana-mana pantry ke, kalau ada taman kat taman ke, kan, stretching ke. Kalau boleh, benarkan saya tak tahu sesuai macam Kak Misha, beri peluang kerja power nap 5 minit hingga 5 minit. Kalau bahasa Arab kailulah, Spanish panggil siesta, kan, siesta. Tu pahala tu sebenarnya kan, tapi tak kalau sesuai juga kan, kita tahu nanti. Keempat, kerja yang memerlukan perjalanan kerap dengan kenderaan, Grab driver dan sebagainya pun sebenarnya boleh menyebabkan tertutup. Dan kelima, komunikasi maya di luar waktu pejabat. Tapi Ikram biasa mestilah kalau cara waktu pejabat kan, ketiga sikit pun bahasa kan, bangun diam kan. Yang tak apalah. Tapi nak katanya kalau kerja tu biasanya sepatutnya 8 to 5 lah gitu kan. Sebab ia boleh mengganggu work-life balance. Kadang-kadang orang tengah chilling dekat pantai pun hari Sabtu Ahad, bos bagi mesej kan, dah siap kerja belum. That can be menyebabkan dia tidur, walaupun duduk dalam kemah di pantai, dia bawa laptop siapkan kerja. Tu pun boleh menyebabkan sindrom lupa bayi jugalah. Hari Isnin manusia dia terpaksa bawa bayi pada ketika itu. Yang ketiga kan, peranan majikan, mengurangkan perubahan rutin pekerjaan kerap. Tadi sumbernya, faktornya perubahan rutin. Pertama, wujudkan taska yang dekat tempat kerja. Kedua, kalau boleh ada sistem ingatkan pekerja tentang keberadaan anak. Apabila kau esok ada perubahan rutin kan, so ada sistem terus ingatkan dia. Jadi kita sama-sama kan, sama di tempat kerja tu. Ketiga, wujudkan rasa selamat untuk kerja berkongsi maklumat. Bos, hari ni saya kena hantar anak lah. Jadi dia bila rasa selamat, kan ada selamat kan, dia mengadu, alah itu aku dulu okey je lah, itu compare macam tu. Jadi tak lah, bawa anak dan lupa jangan belakang. Kalau dia beritahu, dapat sokongan daripada bos tenaga kerja. Keempat, memberi kebenaran untuk masuk lewat masa hari berlaku rutin. Suami dia kena outstation, dia kena bawa anak saja, atau isteri dia outstation, dia kena bawa anak. Jadi masa tu tak apa kau datang 15 minit lewat atau 20 minit lewat. Kalau tidak, dia tergesa-gesa daripada parkir
dia mungkin terlupa anak dia kat belakang. Ini kadang-kadang ada majikan bos pun yang tu anak kos. Apa kan? Yang bahaya tu sebab dan itu saya nak guna istilah tidak ramah lah, bos yang tidak ramah, majikan tidak ramah. Kelima, menawarkan pilihan jam fleksi masa hari yang ada keperluan rutin. Boleh kerja kat rumah ataupun separuh hari kat rumah, lepas tu datang lewat sikit tapi masih kira one full day. Ada istilah fleksi hour, boleh work from home ke, teleworker, macam-macam lah. Yang keenam, kita latih kita dengan mindfulness. Kalau orang Islam mungkin dengan zikir yang memberi makna, yang menenangkan, supaya bila dia dah kat kereta tu dah off kunci, dia akan tetap tenang dan boleh berfikir bahawa ada satu yang crucial at crucial time, dia masih ingat anak dia kat belakang. Kalau dia jenis tergesa-gesa, jenis yang excited, nak cemerlang, nak punctual misalnya, tapi tak mindful, boleh lupa anak dia yang ada dia yang dekat belakang. Okey, sekali lagi diakhiri dengan promosi satu buku lagi. Sebab cerita saya tiga mentor kan. Buku Aku Dijaga Kehidupan 3.0. Banyaklah podcast dia bagi peluang saya promosi buku. Alhamdulillah memang kita galak kan. Buku ni tajuk Aku Dijaga Kehidupan 3.0. Saya tulis satu bab, bolehkah pesakit mental cemerlang di tempat kerja. Ramai sangka pesakit mental tak boleh cemerlang. Ramai majikan kawin tak nak ambil pekerja yang sakit mental. Padahal statistik menunjukkan 1 daripada 6, satu lagi kajian kata 1 daripada 9 rakyat Malaysia ada penyakit mental, confirm diagnosis. So bayangkan kalau kita menafikan hak juta kan, juta lah pesakit mental untuk dapat pekerjaan, padahal mereka boleh cemerlang di tempat kerja. So buku bab ini memberi panduan kepada majikan tentang intervensi prima, pencegahan, sekunder, keputusan, dan tertier atau pemulihan penyakit mental di tempat kerja. Tapi bukan dalam bentuk klinikal, itu tugas klinikal psikologis dan juga sekretari. Saya nak promote sebenarnya ahli psikologi organisasi macam saya juga boleh membantu bab penyakit mental, tapi bukan dengan cara terapi atau diagnosis. Saya nak promote bidang selain yang direct merawat penyakit mental ni. Banyak yang boleh dibuat, ahli psikologi buat. Okey. Okey doktor, kita ada soalan sikit daripada soalan tu mungkin berkisar dengan mental health juga, bukan stress tapi saya bagi soalan yang berkaitan dengan pelupa. Ya. Soalannya, apa kaitan multitasking dengan lupa? Mungkin saya boleh nampak berkaitan dengan perubahan rutin tu lah. So, mungkin sebab saya pun boleh bayang contoh orang masak kat dapur apa semua, rebus spaghetti, sementara tunggu spaghetti main phone. Lepas tu terlupa tengok dapur dah terbakar dan sebagainya. So macam mana kita kata adakah tak boleh multitasking ni sebenarnya, fokus satu-satu lah gitu kan. That's also a very good question. Why? Because sebenarnya otak kita tidak mengenali multitasking. Otak kita mustahil nak multitasking. Otak kita dibina untuk fokus satu task saja. Sebab itu istilah tepatlah task switching. So sebenarnya bila dia masak dan masa tu dia tengok handphone, masa tu fokus dia pada handphone, bukan pada masak. Dia punya fokus pada masak tu dah kurang. Dia tak boleh fokus 100% dua-dua, tak boleh. Dia akan sekejap. Jadi itu sebenarnya yang multitasking, tapi istilah kami adalah task switching. Bila kita beri task switching, baru kita faham bahawa multitasking is not really an excellent, menandakan excellent performance. Multitasking menunjukkan pengurangan performance pada dua task, atau kalau 3 task, pengurangan performance pada 3 task. So kalau anda sedar anda task switching, anda boleh sedar, now I want to focus on masak. Okay, sebab kan masak kan ada yang kata tunggu pecah minyak, ada bolehlah kita tak fokus. Apa tu bolehlah nak tengok handphone ke, atau masuk pinggan ke, masuk pinggan ke, bawa dia dapur. So you know you are task switching, you be focusing 100%. Secara sedar ini memang tak fokus sebab dia selamat, fokus pada masuk pinggan dan selesai pergi balik dekat then you will be focus 100% here and 100% there. Sebab orang bangga aku multitasking, tapi multitasking sebenarnya merendahkan performance. Melainkan dia sedar dia cuma task switching, dia fokus 100% sana, 100% sini, switch. Dia bukan buat sekali aku rasa bagus, dia rasa bangga, dia tu siapa pada diri sendiri kan, nak bagi diri bahawa dia performance tinggi kan. So it's very silap faham, it's not really multitasking but it's actually task switching. So kalau dia multitasking, itu yang boleh berisiko terlupa tu. Tapi kalau task switching secara sedar, dia tak lupa sebab dia tahu bila satu minit, dia tahu 5 minit je macam ni kan, fokus balik dekat masak tadi sebagainya. So task switching, trendkan hashtag task switching, bukan lagi so, kalau contoh macam saya, salah satu kontrol yang saya buat, saya set timing. Set timing ke handphone saya kan. Saya betul saya dah tengah rebus spaghetti.
Tapi ataupun bila orang main handphone dia tak ada limitation, dia scroll sampai sudah. Dia panggil doom scrolling. Doom scrolling. So that's why dia tak ada limitation lah. Betul. Sampai membuatkan dia terlupa atas Bila mungkin sebab tu saya ingat ada satu task yang sebenarnya tak apa buat serentak. Dia panggil procedural task. So, dia panggil procedural memory. Memory ni tidak akan terganggu sebab procedural memory ni adalah memory yang kita dah biasa tanpa perlu fokus. Contohnya naik basikal. Mana kita letak tapakan kanan, letak kiri, patuh. Tak ada. Kita sambil naik basikal kita berborak sebab yang kaki ni bergerak. Okey kan? Apa ni contoh prosedur lah yang kita tak perlu fikir dah, yang dah terror dah. Muscle memory Muscle memory. Muscle memory. Dan itu tak apa kalau nak multitasking sebab tak mengganggu memori. Sebab itu biasa. Biasanya benda yang rutin ataupun skill yang dah biasa lah. Itu tak apa. Soalan pendek ya. Doktor ada ke tulis buku yang berkait dengan topik yang macam ni, multitasking? Sebab kalau dalam bidang saya lah, software engineering, topik ni sangat banyak dibincangkan, macam multitasking, task switching, productivity. Setakat ni tak ada lah, tapi dia cakap tu bagi inspirasi lah bulan nak tulis kan. Mungkin saya baru tulis bila social science, masa tu sama ada tulis penat 2.0 untuk aku yang mungkin ataupun penat 4 untuk kanak-kanak yang ni. So agaklah buku-buku boleh masukkan multitasking yang boleh menyebabkan untuk ni. Dia sekarang bukan orang tua dia, macam Michelle katalah orang muda tu boleh multitasking, boleh lupa juga. Yes. Sebelum kita ada soalan terakhir, sebelum tadi pun kena entertain juga satu soalan yang menarik. Lari sikit lah tapi berkaitan dengan panic disorder. Soalan ni panic disorder memang perlu ubat ke? Saya guna istilah panic attack dia. Panic attack boleh berlaku pada orang yang tak ada penyakit mental. Tapi tapi panic attack adalah simptom yang biasa bagi orang yang ada anxiety disorder. Okay, so kalau anda ada panic attack, tak semestinya anda ada anxiety disorder. Tapi orang yang ada anxiety disorder biasanya akan ada panic attack. So tak semestinya mental. Okay, kita bagus tanya soalan berbakar sebab nanti orang ada pukul rata. Ini penyakit mental. Ini aku bukan penyakit mental. So dia memang susah nak bezakan kalau kita tak rujuk pada bakar. Tapi sama ada dia ada penyakit mental, anxiety disorder atau tidak, panic attack memang satu yang sangat, bagi yang mengalaminya sangat-sangat teruk. Memang rasa nak mati. Macam ditekan dada dia, merasa macam sakit jantung dan sebagainya. Saya selalu suka beri contoh seorang artis yang terkenal, pelakon Maya Karing. Sebab ini memang disiarkan langsung dan dia secara terbuka, dia pernah kena panic attack masa itu kontestasi Anugerah Screen. Dia Anugerah Screen, sebelah dia ialah pelakon Faizal Hussein dan dia minta izin untuk berhenti sekejap masa nak announce pemenang. Dia buka kasut dia dan supaya kaki dia boleh merasa kesejukan lantai. That is actually a very good technique for orang yang kena panic attack. Dia punya grounding technique. So kalau dalam psikologi kita belajar, so kalau ada misalnya dari mara ke kawan-kawan ada stalk, kita ada panic attack masuk program kan, kita boleh ajar dia samping teknik grounding technique. Sebutkan 5 perkara, sebutkan 4 perkara yang awak dengar, 3 perkara yang awak 2 perkara yang hidu dan 1 perkara yang awak. Sebab ia akan menyebabkan dia distracted sekejap. Sebab nama attack tu, bila attack tu dia throw, dia kena distract sekejap, alih sekejap supaya dia boleh tenang dan lepas tu boleh buat lah nak bawa ke ataupun okey ke. So masa serangan distract. Kan hadis kata kalau marah lupalah kan, distraction tu sama ada dengan air, kerohanian kan, physiological air tu memang membantu. So tadi jawapannya memang terus kan. So memang bagi orang mengalami, orang yang mengadu pada saya, memang dia kata sangat teruk, macam orang kena serangan jantung jugalah. Walaupun bukan serangan jantung, macam itu kan, tapi perasaannya macam Saya nak tahu perlu on ubat ke tak, tengok pada severity dia. pada severity. Kalau misalnya berpanjangan, kalau misalnya lepas grounding teknik tu okey, maknanya serangan acute, bukannya kronik. Bukannya kronik. Kalau kronik memang kena cuba pergi. Sekali lagi, siapa yang ada trigger penyakit mental pergi buat kecemasan terus. Biasanya dia akan berperan. Atau ada perasaan diri diri ke apa, bawa kecemasan terus. Dia akan bagi tak perlu ada green light ke red light ke dengan keadaan lah. Pergi sana, kalau
mungkin rawatan sekejap atau kalau teruk mungkin masuk buat ke tu saya tak tahulah, tu bergantung pada assessment diagnosis. Okay, Okey, alhamdulillah. Jam soalannya kat mana tu? jam pun menunjukkan 11 okey. Kita dah sejam lebih. Kita pun kena hormat komitmen dan Yes. jadual doktor. Jadi soalan last, kita tak boleh lupa saudara kita juga sudah 3 bulan lebih berjuang di Palestin. Jadi saya personally pun kata cerita-cerita orang duk share, kita scroll IG story, scroll Facebook, semua bercerita tentang kesedihan. Ya. Saya pernah borak dengan Ustaz Khubat juga. Kita demotivated lah, jadi sedih, jadi tak bersemangat nak berjuang. Jadi Ustaz Khubat nasihatkan benda ni mungkin kita perlukan ada cooling period ataupun kita share benda-benda yang positif pula. Apa yang pencapaian tentera Palestin yang dapat dicapai sepanjang 3 bulan lebih ni. Jadi dari sudut psikologinya tentang pengaruh berita kematian, kecederaan dan kehilangan saudara mara dan sebagainya. Bagaimana secara gambarannya doktor? Perkara-perkara buruk ni memberi impak kepada kesihatan mental rakyat Malaysia. Saya memang setuju Ustaz Khubat. Dia buku sirah pun memang ada psikologi. Betul. Lepas itu memang saya bisa bagi detail lagi. Memang saya faham rakyat Malaysia, saya slide rakyat Malaysia memang menyokong perjuangan Palestin. Alhamdulillah. Non-Muslim pun Alhamdulillah. Dan bila perkongsian terlalu kerap di media sosial, pertama grup WhatsApp. Grup WhatsApp ni kan sumber pun tak ada kan. Tak tahu daripada mana. Dia menyebabkan kita rasa bersalah kalau tak baca atau tak tahu semua. Kan kalau satu tu 100 unread message, itu satu grup lain 100 unread message. Rasa aku ni tak beriman ke kalau aku tak baca, tak tonton kan. Itu masalah dia terlalu banyak share. Ataupun kita rasa bersalah atau berdosa tak berkongsikannya. Itu menyebabkan stres begitu. Dan itu baru rasa bersalah sebab terpaksa nak baca banyak dan terkongsi banyak. Kita boleh kata actually baca dan betul nak visual video tu kan boleh menyebabkan stres, boleh menyebabkan boleh menyebabkan rasa kecewa pun boleh juga. Ini istilah disebut duping. Saya baru tahu bahasa Melayu tatal tu dia scroll. Tatal yang membinasakan, doom scrolling. Ini pun istilah budak-budak FOMO, fear of missing out. Kalau aku tak baca, tak tonton, macam miss out. So jangan terpengaruh, you have to be strong sebab you don't have to know everything. Sebab anda dah capai objektif untuk update apa yang berlaku dengan beberapa sampel berita daripada yang banyak-banyak tu kan. Cukup untuk anda sebagai seorang beriman, sebagai seorang pendakwah ke, sebagai seorang Muslim yang baik, sebagai seorang warga negara yang baik, dah cukup dah sebenarnya. Sebab kadang-kadang ada konsep pendirian yang tergugat. Ingat tak macam Nabi Muhammad tadi tergugat. You have to have a centered self-conception supaya anda rasa kalau tak baca banyak pun I am still a good mu'min. I had enough sharing, beberapa sharing dalam sehari, beberapa video yang sehari aku baca, cukup untuk aku membantu perjuangan Palestin. So macam tadi lah, dia boleh meningkatkan gangguan emosi dan boleh berisiko penyakit juga. Bukan saja anda yang ni, anda kongsi ke orang yang baca dengan perkongsian pun boleh trigger orang member. Kan, sebab tu kita jangan terlalu banyak kongsi sebab risiko tu tak ada. Ini panjang tapi saya ringkaskan. Baca mengurus kesihatan mental apabila membaca berita dari perang di Gaza. Anda boleh screenshot atau print screen dan saya telah siarkan di akhbar Sinar Harian juga tentang ini dan saya kongsi juga dekatnya social media. So point yang sistem tadi sama dengan point 20 yang off period, saya tulis saya nak tulis mana yang best. 3 macam boleh disebut kan. Rehat secara berkala daripada menonton berita konflik keganasan, so that you can reset your mind supaya anda lebih kritis sebelum berkongsi. Sebab ada, walaupun berita tu, video tu macam pro Palestin, bila share rupanya fake news. Itu dia over socialize, manipulate emotion sebab orang ni memang ada kat mana-mana. So you have to be critical and less emotional bila berkongsi berita macam ni. Selang-selingkan dengan video santai. Saya kira dalam akhbar seharian tengok video kucing pun tak apa, kan comel kan video kucing. Bila anda akan balance balik. Bila bertubi-tubi berita ngeri. Tapi ada yang dosa juga. Ada yang cakap kita kena hormat, so kita kena betul. Ini saya tak pasti. That's the problem. Masa PKP tu pernah orang mengecam orang yang share masak tak jadi. Sebenarnya itu adalah coping strategi yang sangat efektif. Istilahnya kan, we create sense of normalcy dalam keadaan tidak normal. Masa PKP nak survive, nak cope, big lah walaupun tak ini, walaupun bawa hangus kan. Dan bila kongsi pun dengan rakan-rakan mungkin Facebook tertutup ataupun follower yang dia trust, menghargai perkongsian dia.
Kan? I think it's very important. Kan apa Nabi Muhammad SAW pun sebab hendak dia create sense of normalcy, nasyid kan, berfikiran futuristik dan sebagainya. So memang stres. That is very good to create sense of normalcy. Kenapa kita rasa tak orang tu share something like that, they're not his friend, they unfollow. Sebab I think we have to create balance. Hari-hari share benda yang ngeri boleh berisiko meningkatkan risiko penyakit mental. So that's Bila orang sebut keadaan di Gaza, jadi kita tidak sepatutnya menganjurkan konsert atau apa-apa bentuk elemen hiburan tu tidak patut, sepatutnya tidak ada. Contohnya macam setuju pun ya juga kan. Sebab tengoklah cara penganjuran hiburan tu macam mana juga. Sebab kita ni kadang penganjur dia okey, datang tu nak buat hal tak apa-apa kan. Ataupun audience okey, artis pula buat hal. So kadang-kadang itu dari luar kawalan. So hopefully kita perlukan lepas ni kalau ada penganjuran apa pun kawalan tu ada benda kita boleh kawal, ada benda yang kita tidak boleh kawal. So saya nak highlight nombor 3 sebab itu penting untuk kita jaga kestabilan kita supaya kita tak bersalah macam Mungkin kata, untuk sekali-sekala kongsi benda yang santai, yang seronok, yang just to create sense of normalcy dalam keadaan dunia yang tidak. So, jangan lupa kongsi juga yang baik-baik kan. Saya maklumkan kalau nak kongsi sikit kata Israel tu letaklah tanda bintang ke, tanda hashtag ke, supaya tak kena ban kan. So kan pandai-pandai lah untuk kita. Kemudian yang saya nak kongsikan sekejap. Okay. Itulah, saya kadang-kadang macam contoh baru-baru ni pun saudara kita yang dekat banjir di Kelantan dan sebagainya. Jadi saya mungkin ada kawan-kawan kenalan juga, kita sekolah tak gimana? Tak gimana, family aku kat Kelantan banjir, aku duduk rumah sampai sekarang nak pergi jalan. So saya pun dilema nak menceriakan ni masih terkesan pula kan. So I think you need to ceria yourself juga. So you can go wherever you want, but you have to ceriakan kawan juga lah dengan cara yang lain. I think kita kena belajar bahawa kita sebab dalam dunia media sosial dia akan ada orang yang dapat anak tapi kita ada anak. Ada orang yang dapat naik pangkat, kita dapat naik pangkat. Ada orang yang dapat kerja baru, kita masih kerja lama. Kalau nak semua tu untuk kita rasa percaya hati dan kita tak jaga kestabilan kita, I think we have to learn to be happy for our friends. Walaupun dia stranger tapi dia orang terkenal apa. We should be happy with our politician ke, our tokoh-tokoh masyarakat ke, benda yang sebab kadang-kadang ada juga orang yang ada anak lebih bahagia daripada orang yang ada anak. Orang anak aku anak kan, belum joget pagi dah siap nak pergi sekolah kan. Ataupun ada orang yang tak kahwin sebenarnya, dia lebih bahagia daripada orang kahwin. Kita ada banyak contoh dalam sirah. Rabi' Adawiyah dan Ibnu Taimiyah, Nabi Isa, Imam Nawawi, mereka boleh bahagia. So I think we have to change the concept yang tak boleh tunjuk nikmat. Kadang-kadang orang yang kita rasa tak ada nikmat tu, dia pun ada nikmat sendiri. So kalau kita tak ada hati, mungkin kita yang tak bersyukur dengan apa yang Allah beri daripada kita. Cuma jangan obvious kan. Macam itu Nabi kata kalau masak tu bau dapat kat jiran, itu memang tak elok lah kan. Tapi kalau tayang kat Facebook, ada bau kat kadang-kadang kita nak tunjuk kita nak berkongsi. Kalau nak resepi, inilah minta resepi. Kalau nak belanja, jom boleh belanja aku kat lah. Just make it ceria kan. Tak perlu nak sangat lah kan. Yes, saya suka je orang kongsi tentang tempat dia melancur lah. Next time insyaAllah ada rezeki kita ada, tak ada rezeki YouTube pun ada seronok. Dan saya bersyukur dekat YouTube pun dah bagus lah, walaupun dia bagus fan. So kita boleh bersyukur yang apa kita dapat. Link kita sampai juga dari YouTube. Yang ni saya dah jawab ya. Look dan link tadi mungkin saya tanya, so saya tak ulang lah. Dan tanda amalan mentor pun dah jawab, so ada boleh screenshot, anda boleh screen. Dan buku yang keempat saya promosi, yang ni buku Memory Hari Jiwa. Yang ni dia klasik lah sebab dia tulisan ulama abad ke-9 ya, selepas Ibn Sina, sebab Al-Ghazali. Dia adalah karya klasik dan ulama cara-cara memelihara kesihatan mental dan merawat penyakit mental yang mendahului zaman. Ada cerita pasal anxiety, pasal depression, pasal OCD dan macam-macam lagi. Dan dan memang sangat-sangat orang selalu ingat Ibn Sina dan Al-Ghazali saja, tapi Al-Balkhi adalah ulama dan saintis yang terselubung lah, yang orang tak tahu dia punya ni. So wallahualam. Okay, Alhamdulillah, jam pun menunjukkan 11.24. Memang seronok. Saya rasa
borak mental health ni memang banyak benda lah kita boleh tanya kan. Yang dekat lah dengan kita. Betul, walaupun doktor fokus pada organisasi tapi perkara-perkara yang sampingan-sampingan tu kita tetap nak tanya, kita nak tahu supaya kita tidak confused dan tidak kita kata apa salah judgement ataupun salah menganalyskan sahabat kita dan sebagainya lah. Jadi Alhamdulillah, summary saya boleh cakap Ishraf, sangat banyak knowledge, awareness dan next further action yang kita boleh buat sebagai individu keluar daripada ni ataupun lepas habis je bila ni kita boleh terus tahu apa yang kita nak buat end to end. Doktor boleh dah share dengan kita tadi ya. Jadi sebelum kita mula tirai, satu pengumuman yang saya nak sampaikan daripada Ikram Kawasan Batu. Sebenarnya kali ini slogan mental health, kita nak buat kontes. Sebelum ni episod kedua kita buat kontes juga. Kebetulan berkaitan dengan mental health, kita buat asal mental health kita buat kontes, tapi kebetulan lah Alhamdulillah. Sebab kita pun nak dalam planning untuk wujudkan kita punya YouTube dan feedback daripada kita punya penonton dan pendengar, suruh upload kita punya video dalam YouTube, Spotify dan sebagainya, TikTok dan sebagainya. Doakan kami mempunyai tenaga kerja yang cukup. Macam Dr. Lizi sebut, majikan perlu consider tenaga kerja yang cukup. Kita tak nak stresskan kita punya, kebanyakan daripada kita kata apa, ada yang bergaji, ada yang volunteer basis dan sebagainya. Jadi kita cuba seimbangkan supaya tidak berlaku kita kata apa expectation terlalu tinggi sehingga membebankan kita punya perkembangan diri. Jadi kontes slogan nanti kita akan buat announcement di Facebook. Basically mudah, kita nak raikan mental health ni. Kita akan minta para penonton, para pendengar buat satu slogan mudah. Contohnya, mental health penting kepada saya ataupun kesihatan mental penting kerana share kita punya live podcast ini dan like dan follow Facebook kita. Dan apa hadiah adalah kita akan hadiahkan 4 buku Dr. Alizi tu. Kita akan buat order nanti dan secara random kita akan announce dan bagikan kepada pemenang seperti buku sebelum juga pemenang. Buku Dr. ada 4 kan, Dr. Nam. Kita ada sold out tu, boleh jual sold out. Kita tengok pretty. So nanti kita boleh discuss tapi kita tengok macam mana yang sesuai dan semoga kita kata awareness mental health ni boleh dipertingkatkan dalam masyarakat kita. Ishraf, ada apa-apa lagi sebelum closing? Tadi daripada saya sendiri sebagai Ketua Kaum Muda Batu, saya mengalu-alukan lah apa bentuk kerjasama dan apa bentuk sumbangan kerja especially untuk Ikram Muda, dan saya mengalu-alukan juga program kerjasama daripada di bawah Ikram Batu. Jadi semalam pun masa mesyuarat agung saya Ishraf sebut, kalau anda nak execute program, nak perlukan dana dan idea pun boleh terus jumpa dengan Ikram Muda. Sebab Ikram Muda sangat berbesar hati. Contoh ada beberapa kita kata badan-badan kebajikan yang lain ataupun yang bekerja sama tapi menggunakan bajet atau menggunakan kerja dan sebagainya, kita boleh collaborate dan membina hubungan yang jangka masa yang panjang lah. Okey, setakat itu sahaja. Alhamdulillah kita boleh menutup tirai. Kita jumpa lagi dalam episod tentang Podcast Santai. InsyaAllah episod 10 kita akan berbicarakan tentang kesihatan, nak kata apa? Kesihatan tubuh badan pula. Kita akan jumpa doktor pula. Doktor klinikal lah. InsyaAllah jumpa hujung bulan ini. Jangan lupa like dan follow Facebook kami. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.